output ataupun hasil output Kalau bahasa Melayu pun output. Kalau kat komputer ni, kalau ditunjukkan tu, ya, maksudnya output yang awak nampak tau. Pandangan manusia nampak lah. Macam awak nampak hasil yang telah awak buat. Tu output. Macam awak tengok TV tu output lah. Output bagi TV lah, yang awak tengok TV tu. Macam komputer output dia ni output ni. Okay. So dia biasa kalau dalam gabungan, dia biasa input dan output tau. Dia biasanya digabungkan input dan output. Tapi yang ni kita asingkan input chapter 5, output chapter 6. Okey. So saya gunakan yang ni lah Yang ni namanya Microsoft OneNote Yang saya buat sekarang ni lah OneNote. Saya baru nampak lebih mudah sikit lah Contohnya kalau OneNote ni kan, kalau dia ada OneNote ni Microsoft OneNote ni, kalau siapa ada lah saya boleh tunjukkan kat sini contohnya matematik. Mula cara dia ialah apa? Yang ni dah simple lah. Okey, contohnya 2 jadi tidak ni. Ni 2 tambah 3. Alright. Ni very basic. So kita akan lepas kita akan pilih yang laso select So tekan langsung select dan pilih daripada penghujung kiri dan highlight kan. Okay, then pilih yang matematik ni. Apa yang awak nak buat ni? Select an action, evaluate. 2 tambah 3 jawapannya 5. Itu very basic lah Yang ni bagusnya Microsoft OneNote ni. Kalau ada yang berminat explore So kalau screen yang saya buat ni, kalau saya akan 2 screen Kalau ada masalah saya akan beri screen kedua. Okay, what is output? Ni pelbagai jenis output ni kalau awak tengok. Ni jenis-jenis output. Kalau awak biasa ialah terminal ni kan. Tetapi yang ini dah boleh merangkumi kepada banyak lah. Text, graphics. Kita boleh bahagikan output ni. Output is data that has been processed into a useful form. Maksudnya kepada apa? Kepada yang useful form yang sesiapa yang berkenaan, yang menginginkan lah. Contohnya kalau awak nak receipt, so menggunakan graphics atau printer. Text So printer ni kalau dalam bentuk teks, so kita ada ni lah. Kita akan explore satu-satu ni graphics
gambar mungkin daripada yang soft copy ataupun paparan audio ni, speaker lah, dan video. So kita ada dalam bentuk apa, output ni dalam bentuk apa, teks, awak tulis, grafik. So dalam awak kena belajar, awak kena tulis tau. Okey, baru awak boleh, orang kata dia masuk dalam hati lah. Ini video. Sebenarnya kalau manusia ni, kalau awak brilliant macam mana pun, anda akan terlupa. Okey, mesti akan terlupa. Kalau nak mengelakkan nak terlupa, ialah awak kena tulis. So apakah dia output? What is output? Kita boleh pecahkan output kepada output device. Apakah peralatan output dia? Iaitu kita ada display device, printer, speakers, data projectors, interactive whiteboards, force feedback game controller and tactile output. Ni lah ada pecahan kepada output ni lah ya. Output device ni. Ni pecahan-pecahan dia. J suruh admit dia. Ya? J suruh admit dia. J Liang. Oh, admit. Okay, sorry. Okay, saya tak nak tengok pula tu. Okay, nanti saya akan salah tengok lah. Biasa automatic ni nanti saya kena betulkan lah. Tak automatic pula. Sebab saya buka lagi satu tu. So ni antara output device, pecahan kepada output device. We have 7 types of output device. Hardware component that convey information to one or more people. Maksudnya kalau macam ni lah, macam yang awak tengok sekarang lah kan. Kalau awak nak tengok saya, nak tengok bahan pengajaran saya, awak boleh tengok dekat awak punya komputer awak ke ataupun handphone. Okay. Ni display device. Display device usually convey text. So kalau boleh saya nanti dalam lepas ni lah, InsyaAllah kita habis cepat ni, saya akan buat quiz Google Form untuk input dan output. Okay. Display device visually convey text, graphics and video information. So display ni dia boleh, yang ni display device maksudnya awak punya monitor tu. Monitor lah, monitor ni yang package lah Package ni maksudnya dia terkandung banyak lah satu device tu ya. Dia boleh menghantar teks, teks macam tulisan, grafik, gambar, video kan. So kita ada as a separate peripheral. So we have LCD monitor, widescreen lah, lebar So dalam kat sini awak tengok biasa kalau macam yang gamers ke, YouTuber, banyak dia punya screen. Untuk mengelakkan itulah, macam-macam berlaku tau. Yang baru ni kan yang awak pun tengok saya bila mana saya nak present tu kan.
kebetulan gambar saya tak keluar pula macam-macam berlaku. Lepas tu saya terpaksa ni lah, restart. Masa tu saya tak ingat nak masukkan dua monitor tau. Okay. And then display devices. Display device maksudnya yang ini, kita ada yang awak selalu dengar LCD kan. TV dulu ialah LCD. Use a liquid compound to present information on a display device. Kita kalau perasan TV, kita lihat TV LCD dengan LED tau. LED ni lebih cantik LED ni lebih kabur sikit lah. Macam contohnya ni lebih kurang macam LCD projector awak kat kelas tau. Kalau awak perasan, bila mana awak pergi kelas, ada pensyarah bawa projector, dia menggunakan LCD lah. Jadi paparan dia, kalau LED ni sekarang ni dah lebih canggih lah paparan dia lebih kalau gambar tu cantik lah display device. So kalau di display device ni kita ada kualiti ni, kita membincangkan tentang kualiti of LCD monitor or LCD screen, monitor screen. Ini jelas ataupun tak jelas. Kalau pergi kedai TV kan, ada TV yang kabur je color dia kan. Ada yang jelas, contohnya warna kuning. Kalau warna kuning ni kita tengoklah, ada kuning yang cair, ada kuning yang pekat gitu So ia disebabkan oleh apa? Oleh resolution. Resolution ni paling ni lah. Resolution macam megapixel lah, Saya pun dah sentuh dulu. Resolution macam kamera awak, kalau banyak awak punya megapixel dalam satu dalam satu gambar ni, ni pixel lah. Kalau dia lebih rapat, dia lebih jelas. So resolution ni maksudnya dia punya dia lah, pixel lah, ataupun titik-titik. Kalau macam monitor, kita ada 1600 pixel lah. Kalau satu gambar ada 1 juta. Ini tak perlu ni So maksudnya kalau banyak pixel-pixel titik-titik dalam contohnya dalam macam muka awak ni kalau banyak orang kata dia punya detail dia, so lebih terang. And then yang kedua ialah response time. Response time maksudnya dia kadar capaian respon, tidak balas. Bila awak tekan saja menu dia terus keluar. Lebih cepat lagi bagus Kadang-kadang dalam tak sampai 1 saat So response time hasil yang kita keluar, hasil yang kita contohnya ditunjukkan tu cepat. Itu kadang-kadang ada yang lambat tu delay. Kalau secara langsung lah itu ada delay, itu maksudnya response Brightness ni, apa maksud brightness? Ini saya akan terangkan satu-satu lah brightness, dot, pitch, contrast ratio. Ini akan satu-satu. Ada sebenarnya, tadi tak ada pula ni resolution is the number of horizontal and vertical pixels. A higher resolution use a greater number of
pixel. Maksudnya kalau banyak resolution yang tinggi, ni berkadaran resolution ni, kalau kita membincangkan tentang resolution, ia tak lari daripada hubungan dia dengan apa? Dengan pixel ataupun dot-dot, titik-titik lah. Kalau banyak titik-titik tu rapat-rapat, macam contoh awak color kan, color pakai apa, watercolor kan, banyak titik tu watercolor, banyak titik awak buat dalam satu-satu gambar ni, awak punya apa nama, watercolor tu masuk. Kalau awak sikit-sikit, kecil-kecil kan, gini kan, titik-titik kan, dia punya tu lebih apa, gambar je lebih jelas lah. Kalau contohnya awak hanya sapu saja, so dia tak nampak timbul. Okey, kalau awak melukis lah, kalau yang pandai melukis tu, banyak titik yang color tu, banyak titik-titik yang disemburkan, okey, oleh printer contohnya, lebih cantik. Okey. Display device, the graphic processing unit, GPU GPU, graphic processing unit. Maksudnya dia ada dalam motherboard ni. Dalam circuit ni, kalau awak punya apa tu, kalau awak punya laptop, dalam laptop tu ada benda ni, ada benda litar ni, circuit ya, ataupun motherboard. So kita ada motherboard sini. So dalam motherboard ni kita adalah slot-slot untuk kita masukkan graphics processing unit, GPU ni. Kalau tak ada GPU ni, gambar tak ada lah ya. So makin GPU ni makin mahal, makin cantik gambar awak dia di screen ataupun di komputer. Sebab itu kalau awak tengok komputer Apple, gambar dia lebih cantik daripada apa nama, laptop lain. Lagi kalau laptop yang tak ada jenama tu kan, lagi kabur So dia berbeza sebab dia menggunakan GPU, graphic processing unit yang canggih ya, yang mahal, berkualiti. So LCD monitor use a digital signal and should plug into a DVI. So awak boleh ni lah, kalau contohnya nak tunjukkan, nak sambungkan gambar itu ke apa nama, ke TV contohnya, ataupun ke ni TV awak ni. So dia ada wayar tu akan disambungkan kat sini lah. Sama ada awak masukkan plug in into DVI ataupun HDMI. Kalau HDMI ni dia orang kata kita dah belajar kan, kecil je ada punya tu kan, yang DVI port yang besar ni. So mesti ada penyambung dia lah kalau awak nak sambungkan ke mana, ke TV ataupun ke LCD projector. Tetapi sekarang ni kalau tak ada wayar pun tak apa mungkin awak ada yang lebih canggih. Ada budak pun lebih canggih. Budak umur 5 tahun dia boleh apa, daripada handphone tu keluar pula kat TV So dia adalah dia punya apa tu, screencast tu kan. Maksudnya sharing monitor dan sebagainya. Dia ada plasma. Dulu TV lama, rasanya awak masih ada lagi lah TV lama ni, plasma LCD, LED. LED ni yang terbaru lah ya. LED ni pun ada lagi lah 4K ke dan sebagainya. LCD awal dulu plasma. Tapi kalau TV besar lama dulu, dah tak ada lah TV gerabak besar tu. Dia pakai tube. Tube. Sebab tu awak perasan tak, YouTube tu,
Dia perkataan apa? Tube ni tau. Kalau TV besar, sekejap okey. Saya nak cek gambar dia punya, kan? Kalau TV besar, TV lama tu, ada pernah tak dia saya nak respon, saya nak ni lah. Siapa yang pernah ni lah? Ni lah. Siapa pernah alami dunia zaman ni TV lama ni, ada tak? Hello? Pernah. Saya bisa. Habis sekarang pun pakai TV ni ke? Minta maaf tanya, jangan. Tapi kan, saya rasa awak tak pernah yang ni saya tunjukkan zaman ni lah ya. Itu nama zaman tube tau. Sebab tu nama dia YouTube. Okey. Ni. Ni pernah tak? TV hitam putih ni. Awak pernah jumpa tak? Zaman awak ni? Macam dalam cerita hantu. Dulu saya ingat umur saya adalah 7 tahun, 8 tahun. Saya kalau nak tukar channel ni guna kaki tau, bukan remote. Sekarang guna remote kan, ni guna kaki, baring malas tukar. Guna kaki sampai pula channel ni nak tukar-tukar tu. Ni hitam putih. Lepas tu colour. Tak banyak rumah yang ada TV macam ni lah. So kalau pergi rumah orang tu, awak tanya mak awak lah, senang. Dia ada Syed. Dia ada TV tu. Ada. Dulu. Zaman saya kecil dulu. Sekarang dah tak ada lah. Zaman mak awak lah saya rasa. Kalau kita nak tengok TV, ada rumah orang kaya, kena bayar 10 sen kan. Kan. Kita tak ada TV tu. Tapi sekarang, yang bagusnya ada budak sekarang, dia tak tengok TV pun. Rumah dia tak ada TV. Sekarang ni, zaman sekarang ni tak ada TV. Boleh hidup lah dia kata. Saya rasa awak pun tak tengok sangat TV kan. Okey. Sebab awak dah ada handphone, dah ada laptop kan. Macam anak saya belajar pun tak tengok TV lah. Dan skrin boleh 150 inci. Dulu 20 inci. 150 inci tu besar lah. Yang ni kelakor pula ni Television also a good output device. Require a converter if you are connecting your computer to an analog television. So yang TV lama ni dinamakan analog TV lama dia analog. Digital television di TV offers a crisper, higher quality output. HD TV is the most advanced. So yang awak tengok tu yang TV digital kan, digital free view kan. Tu antara yang the most advanced from the form of digital television. So saya nak tanya, kalau awak perasan kita ada free view TV lah. Siapa ada kat rumah free view TV? Dia macam channel dia boleh tengok jugalah TV 1, TV 2 kan. Free view digital
So kalau kat sini, contohnya awak dah zaman pandemik nak nak bersukan pun tak boleh, nak jogging pun awak takut-takut. So kat rumah dah boleh ni lah. Awak beli ni lah. Awak beli barang ni dekat, kau tengok kat kaki dia tu. So bila awak duduk, awak berdiri, contoh yang berdiri kat situ, dia akan kat TV tu dia akan menunjukkan hasil dia tau. Okey. Jadi bila awak buat hasil dari situlah. Nanti dia mungkin ada apa? Ada orang kata dia punya software ni untuk mengajar awak bagaimana nak bersenam. So apa yang awak buat sini, dia akan keluar hasil ni. Ni macam buat tayangan filem lah. Buat filem, dia bukannya berada di mana. Kalau contoh dia naik kuda, dia bukannya berada di padang pasir ke apa kan. Dia berada dalam studio. Dan seterusnya latar belakang dia akan ditukar lah. So yang ini dia punya apa? Kalau yang apa ni, yang pakai spek tu apa ni? Pakai spek tu ada nanti. Yang itu contohnya, saya pun ada. Kalau siapa yang ada Note 5 tu, saya tak guna lah sekarang tu. Tapi pening kepala saya lah. Pusing. Contohnya kalau kita dekat hutan contohnya. Kita berada di tengah-tengah hutan lah. Dia ada bunyi kan, macam 3D lah. So kita akan tengok kat bawah. Pusing kepala awak tu kan. Yang awak tanya tu 4D dan sebagainya. Menggunakan apa yang dinamakan cermin mata yang besar tu kan. Nanti guys dia tunjuk ni display device CRT monitor. Inilah saya tadi nak sebut, dia ada perkataan tube ni kan. Tube ni. Sebab tu dia perkataan YouTube dia ada gelap. Sebab YouTube ni asalnya pada asal dulu lah, zaman ni lah yang ada TV tube ni kan. Ni namanya tube lah. Cathode ray tube. Kalau awak belajar dulu, dia macam fungsi dia macam awak punya mata tu tau. Ni TV ni macam mata juga. Dia ada cathode ray tube. Maksudnya dia pembalikan cahaya Ni dinamakan CRT monitor yang lama punya lah. Mungkin juga yang ni, komputer pun ada yang ni. Ni komputer kan. Ni komputer yang lama punya. So gerabak belakang tu kan. Itu dinamakan apa? CRT. LCD LED monitor. Okey, makin canggih. Ni printer. Ni printer. Printer produce text and graphics on a physical medium. Printed information is called a hard copy or printout. So kalau kita sebut hard copy, kalau orang sebut hard copy, orang kena faham lah. Itu maksudnya yang dicetak, yang boleh pegang, yang boleh awak secara fizikalnya ya. Awak boleh tulis, awak boleh selak-selak. Macam masuk khabar tu. Itu maksudnya macam hard copy ataupun print out. Ya. Kalau disebut sebagai awak sebagai orang kata penceramah lah. So penganjur kata penceramah kena sediakan hard copy ataupun print out. So awak kena faham bahawa awak kena print out dulu ya. Kadang-kadang yang peserta adalah di kalangan orang tua. Dia tak mahir, dia tak suka. Dia mahir lah, tapi dia macam lebih suka kepada apa? Yang print out hard copy. Even Prime Minister pun, Minister, Menteri ataupun CEO masih menggunakan hard copy atau print out untuk menyelak dan menulis. Okay. So yang hard copy ni masih lagi digunakan ya. Why are trees beneficial to the environment? Yang inilah contohnya.
kita akan printkan gambar belakang ni, gambar apa? Gambar pokok-pokok ya. Yang ini menunjukkan bahawa apakah kepentingan pokok kepada environment. Sebab itu dia tunjukkan gambar pokok ni. Jangan awak tunjukkan gambar harimau pula. Awak kena lukisan awak punya teks, awak punya slide menggambarkan awak punya apa? Mentaliti otak awak. Kalau awak salah letak gambar, ini menunjukkan awak bodoh lah kira Maksudnya tak pandai lah kerana salah pilih gambar. Okey. Ramai yang di kalangan presenter salah pilih gambar. Dia hanya untuk cantik. Dia tulis apa, what are trees benefit, dia letak gambar peti lah, gambar apa nama, gambar kereta lah yang disuka. Tak boleh So awak kena, slide awak menggambarkan maklumat yang ada dalam yang awak nak sampaikan. So kita ada landscape and portrait. Landscape bentuk macam inilah. Kalau awak tengok buku teks ke, dia lebih kepada, ini dinamakan portrait kan. Ini masuk landscape. Landscape ni jarang lah. Landscape ni macam gambar awak lah. Gambar A3 Dah sampai lupa lah saya. Bila awak dulu beli gambar kan, itu saya siapa awak ingat tak? Kan masa awak sekolah menengah, sekolah rendah dulu, cikgu suruh beli gambar kelas kan. Dia ada saiz-saiz. Dan dia biasa dalam bentuk landscape A3 lah, A4 besar sangat ni landscape ni gambar lah. Kalau portrait ni lah buku biasanya. Ni printers. So kita ada printer, various ways use print document and printer. So awak boleh print apa ni? Macam-macam boleh print Daripada handphone boleh print. So dia ada yang namanya, kalau daripada handphone, awak boleh gunakan apa? Wire OTG kan. Daripada handphone awak masukkan printer, masuk dekat apa, printer menggunakan wire, kabel OTG nama dia. Okey. Boleh print daripada awak punya apa? Daripada awak punya from your handphone. Then from your handphone you just slot your OTG cable to printer, and then you choose application of printers, okay, or share printers. Then all information as required, then you can print to printer. Alright. So yang ini kita adalah pelbagai jenis bagaimana kita nak menghubungkan daripada CPU kepada printer. Kita menggunakan kabel lah. Mungkin awak pun boleh print gambar. Macam awak pergi zoo. Pernah pergi zoo ke tidak? Jumpa kawan-kawan. Okay. Kalau kat situ biasa awak tengah naik kuda contohnya. Dia ambil gambar. Tak lama tu dia terus print kan. Kan. Itu namanya kerja yang dia dah set lah. Cepat saja kita ada printers non-impact. Printers non-impact. Maksudnya non-impact ni macam printer kat rumah awak tu lah. Yang guna apa nama? Guna dakwat. Non-impact printer saya tunjukkan lah. Awak sebenarnya tahu yang ni senang saja. Ni contohnya. Ni non-impact lah. So dia ada ni lah. Dia ada menggunakan dia tak ada ketuk tek bukan Non-impact dia tak ada ketukan. Kalau awak pergi ke kedai-kedai yang crack bunyi printer tu, itulah impact printer.
So dia non-impact printer, dia tak ada menggunakan ketuk. Macam typewriter, ya tak typewriter. Typewriter tu ialah impact. Impact. Yang ini dinamakan apa? Non-impact. Okay. So non-impact kita ada pelbagai jenis non-impact printer. Kita ada inkjet printers, photo printers, laser printers. Laser printer ni laju ya. Thermal printers. Ni macam lawak juga. Mobile printers, label and postage printers, plotters. Plotters ni besar. Dia punya apa nama? Untuk saiz, untuk yang apa, arkitek tu, rasanya awak pernah nampak ni dekat kedai komputer ni. Ni besar, saiz besar lah. Dia boleh print saiz besar lah. Large format printers. So ni yang ni saya katakan tadi, inkjet printers, kita ada dots per inch, DPI. DPI dah stand for apa? Dot per inch. 1 inch berapa dot? 1 inci berapa dot? Kalau banyak, kalau dia gunakan kanta mata ni, dia 1200 ni lebih jelas. Awak tengok, dia lebih jelas gambar dia. 600 DPI ni makin kurang, 300 DPI ni makin kurang. Printers with higher DPI dot per inch produce a higher quality output. So kalau awak nak tanya, susah sangat. Kadang-kadang kedai pun tak tahu. Awak tanya berapa printer ni dots per inch, DPI dia berapa? Dia kalau mesejnya dia boleh jawab. Kalau orang kedai yang baru, jual yang baru, dia tak boleh jawab. So 100 DPI, 1200 DPI maksudnya 1 inci. 1 inci, ni 1 inci contohnya. Pembaris ni 1 inci. Dalam 1 inci tu dia ada 1200 apa? 200 form 1200 titik lah. Yang saya kata tadi. Okey. Bila banyak DPI lebih besar, lebih cantik gambarnya. So this is a printer. Yang ni lah. Kalau kat rumah awak, yang ni dinamakan inkjet printer. Inkjet printer. Jet ni laju. Dulu lambat. Lambat. Ni kira inkjet, tapi laser lagi laju. Dulu dia akan line by line, lama satu gambar ni. Sampai 5 minit. Tapi sekarang ni dalam tak sampai 1 minit kan. Dia menggunakan dakwat ink. Printers, kita ada photo printers. Must use inkjet technology. So kalau photo printers mesti menggunakan inkjet, bukannya impact. Bukannya typewriter tu. Pitch bridge allows you to print photo directly from digital camera. Kita ada pitch bridge, maksudnya jambatan kepada gambar lah. Ataupun kabel lah, untuk menghubungkan kamera dengan printer. Ataupun memory card. Ni lah. Masukkan memory card kat printer. Ada yang printer yang RM400 boleh terus print kan. So kita ada ni laser printer. Laser printer maksudnya dia menggunakan laser. Ada laser printer yang hitam putih. Tak color lah. Color dia hitam lah. Hitam putih Putih color juga. Ada laser printer yang color. Ada high speed. High speed ni macam besar lah. Laju Dan ada high quality. So ni pelbagai jenis laser printer. So biasanya kalau awak nak bezakan dengan saiz lah. Saiz printer tersebut. Kalau besar macam mesin photostat tu, ialah high quality. Okay. High speed. Ni kalau black and white laser printer, macam mana ia bertugas. How
a black and white laser printer works. Bagaimana ia berperanan, bekerja. So step 1, step 2, a rotating mirror deflects a low powered laser beam across the surface of a drum. So yang ni dinamakan apa? A rotating mirror. Dia boleh rotating, maksudnya dia boleh berpusing-pusing, bergerak-gerak. Okay. Ini yang dinamakan laser beam. Laser beam, maksudnya silinder tu dia ada pancaran cahaya lah, laser, dan dia bergerak sini, dan setelah akhirnya dia akan tunjukkan hasil ni. Ni multifunction. Ni rasanya ramai pun ada. Dalam satu printer tu dia boleh berperanan sebagai print, scan boleh copy, photostat and some cases faxes. Boleh fax pun. All in one device. Yang ni lah thermal printer. Thermal printer ialah generate image by pushing electrical heat pins against the heat sensitive paper. Ni macam ni lah. Saya pernah beli ni. Mahal dia punya apa? Setting ni pun susah. Tak sama betul lah. Mahal, dia punya ribbon dia mahal. Dia punya ink dia mahal. RM70 gitu Kertas lagi kena beli. So awak just tekan saja, dia dah setting. Awak masuk memory card, tekan dan terus keluar. Dan dia punya cartridge kecil saja mobile printer is a small light. Mobile maksudnya awak boleh gerak, boleh bergerak, dan ni ada mahal tau, 600 lebih. Kecil sahaja saiz. Tapi jangan terpengaruh tau. Jangan terpengaruh dengan kat Facebook tu. Kat Facebook saya macam tertarik juga, harga dalam 100 lebih. Padahal dia orang kata dia tipu je. Bukannya printer, tapi yang tu apa, laminate. Tapi yang kalau betul ni lah, harga dia dalam 700 tau. So yang ni dia tak perlu wire, dia boleh pergi mana-mana lah. Awak pergi contohnya dekat pantai kan, tak ada soket ke, dia gunakan bateri dan dia kecil, ringan dan menggunakan bateri So dia boleh daripada handphone pun boleh print. Label printer ni macam dekat kedai dekat Aeon kan, dia laju tau. Kalau awak print, it's a small printer that prints on adhesive type material. Adhesive maksudnya dia ada kertas tu, dia ada 2 kertas lah kertas dia yang jenis, awak tengok kertas dia yang jenis adhesive, jenis licin Perasan tak? Kalau beli licin, bila dia licin dia laju. Okay, print dia laju lah. Dan kadang-kadang dia boleh, kalau macam contohnya awak nak pergi JNT contohnya, dia ada gini, dia ada 2. Satu boleh keluar, satu disimpan. Dan dia boleh ni tau, boleh tampal. Tampal dekat mana tu? Tampal dekat plastik tu. Plastik JNT ataupun pos laju. Okay. Ini label printer. Ini plotter saya dah tunjukkan tadi. Produce high quality drawings. So apa pun gambar boleh. Tak semestinya arkitek lah. So dalam bentuk PDF pun dia boleh print. Dia lebih orang kata besar, jelas, berkualiti. Ni impact printer. Impact maksudnya kita ada dotmatic printer. Ini macam typewriter lah, inline printer. Dia biasanya yang ini dia punya ribbon murah dalam contohnya RM30 boleh sampai setahun boleh guna sebab dia guna macam konsep typewriter. Ni lah crack bunyi dia
Dia apa, dia berpusing-pusing dia punya ribbon tu, dia punya color ribbon dia, dia berpusing-pusing lah. Dia guna sama. Dia macam kain gitu Dan seterusnya ialah speakers, headphone and earbuds. Yang ini ialah kalau macam contohnya awak nak suara lebih apa, jelas, nak dengar suara saya, so awak menggunakan apa, speakers, headphones ataupun earbud. Earbud ni lebih kepada yang masukkan dalam apa, dalam telinga awak tu. Ni headphone. So mula-mula saya pasal saya guna headphone, tapi dah lama-lama saya dah macam pening lah kepala. Pening betul lah. Saya dah macam tak bebas. So sekarang ni awak pun dah boleh dengar suara saya. So tapi kalau contohnya awak tak nak ganggu dengan orang satu keliling lah, kita ada kawan-kawan bilik pensyarah contohnya, ataupun satu bilik nanti, so awak tak nak ganggu, awak gunakan headphone lah. Earbud sila earphone. Sound speakers are specifically designed to play audio. Dia dicipta untuk terus sahaja masuk speaker tu. Kalau masuk memory card ataupun portable media player, dia terus print. Dia terus dengar suara tak perlu buka komputer dan sebagainya. Voice output occurs when you hear a person voice or when the computer talks to you through the speakers. Yang ini yang saya dah sebutkan dalam Google apa, Google Voice. Awak boleh dia boleh, Google Voice tu boleh mengenal pasti awak punya perkataan. Contohnya good morning. Okey, dalam Google itu dia akan terus type good morning. So ada output devices, kita ada data projectors, interactive whiteboards. Yang ni saya akan tunjukkan satu-satu. Ni data projector. Yang biasanya awak tengok lah, kita ada projector pensyarah-pensyarah awak masa dalam kelas, ingat atau cikgu awak dulu. So dia menggunakan DLP, Digital Light Processing. Digital, D lah digital. So light tu cahaya lah. Data projector, kenapa projector dia, apa yang ada dalam komputer tu akan dipancarkan di dinding contohnya. Interactive whiteboard ni saya pernah guna ni. Lekat monitor ni, TV ni macam TV lah. Awak boleh tekan. Tekan kat sini contohnya. Sila tekan, cikgu akan tanya, sila tekan bulat warna biru. Bulat tu tekan. Awak akan nampak soalannya. Okey, tekan. Ataupun soalan macam ini. Yang mana daripada gambar ini adalah binatang contohnya. Tekan yang binatang lah, gambar binatang. Tekan lah. Contohnya kalau gambar ayam ada situ, tekan. Pilih lah. Gambar harimau, tekan. Tapi kalau tiba ada gambar rumah, jangan tekan. Itu macam untuk sekolah budak-budak boleh lah Soalan macam itu untuk budak-budak. Kalau untuk ni boleh juga kita buat soalan yang mencabar sikit. Okey, tengok pada ni lah. Tengok pada audience. Kalau orang besar-besar takkan nak tanya, sila pilih huruf A. Kalau orang tak tahu, budak-budak tak tahu tau. So dia kena whiteboard, tekan. Jadi menarik lah. Ini nama interactive whiteboard. Bila ada touchscreen, and then dia boleh padam. Macam saya guna ni lah. Saya guna OneNote ni. Okey, saya boleh masukkan apa, video contohnya YouTube contohnya kan. Kat sini link dia gambar yang saya copy paste tadi, semua kat sini.
Yang ni ada output device. Rasa rumah siapa yang ada ni? Hello? Rumah siapa ke semua dah tak ada ni? Semua dah keluar ni, grup ni. Siapa yang ada game yang ada ni lah? Yang lengkap. Tak ada. Yang ada ni lah. Jangan awak ambil ni. Jangan awak ambil steering kereta bapak awak. Tak boleh. Dia khas lah. Dia ada khas. Bila awak pusing ke kiri ke kanan, kereta tu pun bergerak. Dia macam awak main game lah dekat shopping center kan. Okay. Inilah ada. So maksudnya force feedback. Awak bila tekan je kaki tekan brake, dia betul-betul brake, bunyi. So ia berdasarkan macam real pergerakan dia untuk menghasilkan tu. Kalau awak just pakai guna mouse, guna ni saja, brake pun kat sini tak best lah. Dia nak betul-betul brake pakai kaki. Itu menunjukkan dia punya respon. Semangat lah. Tapi tak sama. Lama-lama bosan. Awak percayalah awak beli mahal-mahal ni dah bosan bosan. Lepas tu asinnya negatif, banyak negatifnya. Saya pernah dengar, sebab dia dah biasa kat komputer dekat rumah, bawa laju kan, tak ada impact, tak ada impact lah. Di langgar bangunan pun masih boleh gerak lagi kan. Ada dulu game tu, rasa 10 tahun lepas. Sekarang ada rasa lagi saya main game seronok betul lah. Kereta dah rebel, tayar dah herut semua kan, dah rosak pun masih boleh gerak lagi. Tapi kesan dia ialah apa? Apakah kesan dia? Ni aku nak cubalah. Masih yang remaja lah. Jangan kecil hati pula ya. Umur-umur awak nak cuba kat luar, litar kat luar. Ini aku dah penat ni. Aku nak cubalah. Ada tau berlaku dan ini berlaku 5 tahun lepas, di mana dia cuba ambil motor. Dia tak pernah bawa motor, dia ambil motor ayah dia. Ini berlaku kat Kulai lah. Orang baik, budak baik lah. Solat sembahyang semua cukup lah. Budak sama lah kata. Sekali dia keluar, dia bawa laju, mungkin tak tahulah kan, Melanggar dengan dia macam mengelak lubang, melanggar, meninggal lah situ juga. Masa tu rasanya World Cup 2 tahun, musim 2 tahun lepas, musim lepas. Meninggal waktu pukul 11 malam. Okey. Sebab kita tak tahu punca sebab dia meninggal, tak tahulah, tapi mungkin juga pengaruh-pengaruh macam inilah. Okey. So kena hati-hati. Okey, alhamdulillah kita macam dah habis pula.